TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Saya Syamira Nazir dan hari ini saya akan menemani anda di rumah selama 1 jam untuk kita belajar subjek yang sangat menarik iaitu kimia di mana topiknya ialah jirim dan struktur atom untuk murid-murid tingkatan 4. Katanya guru yang akan datang pada hari ini bukannya biasa-biasa kerana beliau mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 13 tahun dan pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah guru inovasi sewaktu PDP dan banyak lagi. Jadi kalau kita nak tahu siapakah beliau, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Cikgu kita, Cikgu Hairul Nisa. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Sehat Cikgu? Sehat, Alhamdulillah Mira. Selamat Hari Raya Cikgu. Selamat Hari Raya Mira. Dalam kita sibuk membuat persiapan untuk Raya ni Cikgu, mungkin Cikgu boleh cerita sikit persiapan ataupun persediaan Cikgu sepanjang Hari Raya ni untuk sambut Hari Raya ni. Okey, persiapan tu adalah sederhana saja. Kita buat sederhana saja. So, tadi sebelum datang pun saya dah masak dah rendang, dah rebus dah ketupat. Tak sabar nak makan sekejap lagi. Ya, betul. Dan saya yakin mereka di rumah pun mesti tak sabar nak sambut raya juga. Tapi dalam tak sabar nak sambut raya pun macam Mira katalah. Terus tonton juga Didik TV rancangan ni sampai ke penghujung sebab cikgu hari ni nak terangkan teknik bagaimana cara nak jawab ataupun nak faham topik kita pada hari ini. Kan cikgu? Ya, topik bab 2 hari ini. Bab 2 iaitu jirim dan struktur atom. Okey, baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas macam biasa cikgu, kita kena sanitasi tangan. Okey, boleh. Memandangkan dalam norma baharu. Jadi silakan cikgu. Alright, baik Mira. Okey. Silakan. Okey. Bila cikgu sudah sanitasi tangan, barulah saya pula. Okey. Cikgu, bila kita kena sanitasi tangan ni kan cikgu, maksudnya kita dekat rumah ni kena sentiasa ada hand sanitizer ni. Betul, ya betul Mira. Kena sentiasa ada. Jadi bila ada tetamu nak datang raya rumah, bolehlah kena guna hand sanitizer ya. Betul Mira. Wah, okey. Inilah Cikgu Nisa kita. Boleh saya panggil Cikgu Nisa ya? Boleh Mira. Cikgu Hairul Nisa atau mesra disapa Cikgu Nisa dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Ya. Baik. Cikgu, saya difahamkan letak ini. sini ya Mira. Boleh, silakan. Saya difahamkan ini bukanlah kali pertama Cikgu berada di Road to Success ni kan. Kalau sebelum ini dan yang hari ini, apa yang Cikgu nak fokuskan? Okey, kalau sebelum ni saya datang untuk Road to Success 2020 untuk memberi sedikit tips teknik untuk bagaimana menjawab soalan kertas 2 kimia. So untuk kali ini saya datang untuk mengajar topik bab 2 tingkatan 4 yang merupakan topik dalam KSSM yang baru ni lah. Wow, maksudnya bila ada pertukaran daripada KBSM kepada KSSM, mungkin ada tukar juga ke cikgu daripada bab di dalamnya macam mana? Ya, ada tapi tak adalah banyak sangat. Macam bab 2 ni ada sedikit saja penambahan lah. Okey, yang lain tu kekal macam sebelum ini. Jangan risau, senang saja. Cikgu kata senang sahaja ya. Nampak cikgu kita bertenaga, bersemangat nak ajar walaupun kita nak sambut raya ni cikgu. Ya, insya-Allah boleh. Kita teruskan. Subjek ni pun kalau ikutkan macam mana cikgu? Subjek kimia ni susah ke senang sebenarnya cikgu? Subjek kimia ni dia tak susah pun. Dia berkait dengan kehidupan harian kita Mira. Apa yang kita buat sebenarnya berkait. So jangan risau. So hari ini apa yang kita nak belajar terutamanya berkait dengan kehidupan harian kita. Itu chemistry is awesome. Chemistry is awesome. Tapi itu pandangan cikgu. Cikgu dah ajar lebih 13 tahun dah. Cikgu kata chemistry is awesome. Senang pada cikgu. Tapi kita nak dengar pula pandangan daripada calon-calon SPM kita tentang subjek kimia ini. Ayo kita saksikan. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436852, Pemangku Putra Sarjan Nomor Hadi Fahmazuddin dari Maktab Tentera Diraja. Bagi saya subjek kimia ni sangatlah menyeronokkan kerana melibatkan proses dalam kehidupan. Sebagai contohnya,
kalau kita nak buat aiskrim, ia akan melibatkan proses pembekuan di mana perubahan keadaan jirim daripada cair kepada pepejal. Dengan ini, saya mengharapkan agar semua rakan-rakan mendapat A+ dalam subjek kimia untuk SPM 2021. Salam sejahtera. Saya 389373 Putera Kanan Darun RKM Kanaga Singgam dari Maktab Tentera Diraja. Tahukah kawan-kawan, bab 2 merupakan topik paling asas dalam mata pelajaran kimia. Kita akan mempelajari tentang struktur atom di mana atom mempunyai 3 subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Saya yakin bahawa jika kita berusaha, kita akan mendapat grade A+ dalam kimia bagi SPM 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436876 Putera Kanan Muhammad Ushmirza bin Jafri. Pada pendapat saya, subjek kimia merupakan satu subjek yang sangat seronok kerana saya dapat menjalankan pelbagai aktiviti yang menarik. Antara aktiviti yang menarik saya jalankan ialah eksperimen untuk menentukan takat lebur dan takat buku naftalina. Saya berharap agar kita sama-sama dapat berusaha dan mendapat keputusan A+ bagi subjek kimia untuk SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, itu dia pandangan calon-calon SPM kita tentang subjek kimia ni. Ada yang kata saya suka kimia, senang. Ada juga yang rasa macam saya mungkin perlu faham lebih lagi tentang subjek ini kan. Macam-macam pandangan, tapi saya yakin pandangan mereka itu semua akan berubah terus jadi suka dan faham subjek ini lepas mereka dah dengar penjelasan dan juga follow kita punya kelas Road to Success SPM 2021 ni, cikgu. Okey, cikgu. Sebabkan kita pun dah nak mulakan kelas, tapi macam biasa kita ambil nafas dulu, kita bertenang dulu, kita berhenti berehat seketika, cikgu, boleh? Okey, boleh. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Nisa, di mana hari ini subjek kita merupakan kimia untuk tingkatan 4 dan topiknya bab 2 iaitu jirim dan juga struktur atom. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, macam kita tahu, kita bakal sambut Hari Guru tidak lama lagi pada 16 Mei. Jadi di atas meja ini bersama dengan Mira ada physical card untuk Mira bacakan. Mira nak ambil warna hijau lah bersempena dengan baju raya saya yang berwarna hijau ni. Okey, kita baca dulu. Wow, cantiknya kad ni. Okey, ada rama-rama semua. Kita baca dalam dia dulu. Wow, thank you teacher. We love you teacher. Ada butterfly, ada bunga semua. Thank you. Dan penghantarnya merupakan Syazwin Senada Kumar, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Melaka Kubu, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Terima kasih adik Syazwin untuk kad Hari Guru ini. Dan kepada anda di rumah pun, meriahkan anda punya media sosial dengan hashtag Terima kasih Cikgu untuk sambutan Hari Guru ini pada 16 Mei di mana temanya merupakan Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Okey, dalam kemeriahan kita nak sambut Hari Raya tidak lama lagi ni, Cikgu. Cikgu kita kena pun bersemangat. Kita kena bersemangat dan di studio pun bukan hanya ada saya seorang sahaja. Ada anak-anak murid Cikgu sekali. Cikgu bawakan dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Di mana tu calon-calon SPM kita? Wah, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hai. Hai. Wow, itu dia lengkap berbaju Melayu. Yang Muslim nak sambut Hari Raya. Okey. Tak sabar. Ya, tak sabar kan. Okey, kita pun ada juga kawan daripada berbilang bangsa, Cikgu. Ada Melayu, Chinese dan juga Indian. Betul. Wow, okey. Mungkin kita boleh minta calon-calon SPM ni untuk perkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Silakan, calon SPM kita yang pertama, Adik Jasim Aziz. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 436917. Pemangku Putera Sarjan Muhammad Jasim bin Abdul Aziz dari Company Foxtrot. Mari kita terokai ilmu kimia bersama-sama. Wow, itu dia. Okey, seterusnya calon SPM kita yang kedua, Cheng. Hai semua. Saya Kedua Silan, 379, Putera Kanan Angkuyu dari Company Data. Jom kita mempelajari kimia.
Wow, okey. Terima kasih. Seterusnya kita ada calon SPM kita yang ketiga, adik Muhammad Zuhaili, silakan. Selamat hari raya semua. Saya 436, 796 pemangku Putra Sarjan Muhammad Zuhaili bin Mat Zalam kepada company Alfa. Tingkat user 6 sebenarnya. Wow, okey, baik. Yang keempat, silakan calon SPM kita, adik Darshan. Hai, salam sejahtera semua. Saya 389, 39 pemangku Putra Sarjan Darshan Anak Prabgarin dan Company Hotel. Dan saya amat berminat dengan kimia. Wow, amat berminat dengan kimia ya. Baik. Dan yang kelima, kita ada calon SPM kita yang kelima, Muhammad Hazim. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya 436 976 Perikanan Muhammad Hazim bin Muhammad Atiah dari Company Hotel. Dan saya dah tak sabar nak belajar kimia. Okey, tak sabar nak belajar kimia. Itu yang kita mahukan. Dan yang terakhir sekali, kita ada Muhammad Amar Ridwan. Silakan. Hai semua, saya 436 894 Putera Kanan Muhammad Amar Ridwan bin Baharin dari Company Eco. Mari kita belajar kimia bersama-sama. Wow, okey, baik. Terima kasih semua. Sangat bersemangat. Mereka perkenalkan diri masing-masing dengan saya. Ada kod mereka. Betul tu Mira. Diorang tak sabar dan teruja nak belajar untuk topik tingkatan 4 bab 2 ini, iaitu jirim dan struktur atom. Baik. Kalau mereka pun semua dah nampak tak sabar, saya dan juga yang di rumah apatah lagi. Ya, betul. Jadi silakan Cikgu Nisa. Mulakan kelas. Okey, boleh. Terima kasih Mira. Sama-sama. Okey, so kita nak pergi pada topik hari ini, iaitu bab 2, jirim dan struktur atom. Okey, dalam bab ini kita ada 4 subtopik, iaitu yang pertama 2.1 konsep asas jirim. Okey, yang kedua kita ada perkembangan model atom. Yang ketiga kita ada struktur atom dan yang keempat kita ada isotop dan penggunaannya. Okey, dah ready guys? Dah tak sabar rasanya semua? Ready. Okey, so kita pergi seterusnya, iaitu okey, jom kita berkenalan dulu dengan konsep asas jirim. So sebelum tu rasanya putra-putra MTD ni dia dah belajar dah Mira. Masa tingkatan 2 tak silap saya. Okey, so boleh tak di antara putra-putra ni memberikan kepada cikgu contoh-contoh jirim yang berada di sekeliling kita? Boleh ke? Saya Mem. Okey. Ya Zuhaili. Silakan Zuhaili. Antara contoh jirim, yang pertama adalah ketupat Mem. Ketupat. Okey. Okey, betul, ketupat. Tahulah nak raya kan? Bagus, ketupat. Selain daripada tu? Saya Mem. Siapa tu? Darshan Mem. Okey, Darshan. Saya jirim cecair Mem. Botol air. Botol air. Tak apa. Darshan dia tak puasa, tak apa sekali dia boleh minum air. Okey, sebab tu dia ingat air. Alright, terima kasih. Itu antara contohlah jirim yang berada di sekeliling kita. So mari kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan jirim. Jirim. So jirim ni adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So kalau kita bagi definisi, make sure kita letakkan jisim, mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Seterusnya, jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Maksudnya kita tak nampak Mira dengan mata kasar kita. Dan seterusnya, jirim wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. So seperti di paparan ni, cikgu ada tunjukkan contohlah antara jirim. So dalam bentuk pepejal adalah batu, bentuk cecair macam Darshan cakap tadi. Okey, air, mineral water. Seterusnya dalam bentuk gas adalah asap lah daripada cerobong-cerobong factory, kilang dan sebagainya. Itu antara contoh lah. Okay. Seterusnya kita nak pergi pada perubahan keadaan jirim. Kita tahu jirim ni boleh berubah daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas. So sebagai contoh dalam kehidupan harian kita, Mira, pernah tak kita tiup belon? Tiup belon kan? So bila nak sambut birthday party dan sebagainya, kita tiup belon. So bila kita tiup belon, apa yang berlaku bila kita tiup belon? Belon tu akan mengembang, cikgu. Ya, belon tu akan mengembang, menunjukkan udara telah masuk ke dalam belon tu. So menunjukkan udara itu mempunyai ruang dan mempunyai jisim. Pandai. So seterusnya kalau kita perhatikan kepada gambar yang cikgu tunjukkan di paparan skrin ini, so cuba bagi contoh ataupun nama bagi proses yang berlaku pada gambar raja pertama, gambar kedua, ketiga dan keempat.
Boleh ke? Boleh. Mira boleh bagi contoh yang pertama? Saya cikgu baik. Ya. Saya yang pertama tu aiskrim kan cikgu? Ya, aiskrim. Nampak tak apa yang terjadi pada aiskrim tu? Aiskrim tu cair lah cikgu. Cair. Pandai Mira. Lepas ni cikgu belanja aiskrim kat Mira. Okey. Nanti lepas buka puasa cikgu belanja. Saya nak duit raya cikgu boleh? Duit raya. Boleh. Okey. So, kita nak tanya juga pada pandangan putra-putra semua, apakah yang berlaku pada gambar rajah kedua, ketiga dan keempat? Boleh? Boleh. Siapa nak jawab? Saya, ma'am. Okey. Bagi proses pertama, proses tersebut merupakan proses peleburan, ma'am. Proses peleburan. Macam Mira cakap tadi kan, aiskrim tu mencair, so dia proses peleburan. Seterusnya, yang nombor 2. Ada yang nak cuba? Saya, ma'am. Silakan, Jasim. Gambar kedua tu menunjukkan proses pembekuan, ma'am. Pembekuan. Daripada cecair dia membeku menjadi ketulan ais, Mira. Tengok ais ni, tengok aiskrim ni menduga betul saat kita bulan puasa ni kan. Tak apa cikgu, kita nak raya dah. Nak raya dah, ya. Okey, seterusnya gambar rajah ketiga. Saya, ma'am. Okey, Pendirihan. Pendirihan. Nampak tak bubble tu kan? Ada tu. Sebenarnya daripada cecair dia nak bertukar kepada gas. So pendirihan. Pandai, Ong. Okey, seterusnya yang keempat. Saya, ma'am. Silakan nama. Gambar keempat menunjukkan proses kondensasi, ma'am. Kondensasi. Selain daripada kalau kita tengok kat cawan ni, kalau kita pakai cermin mata pun Mira, kalau kita pergi ke tempat, daripada tempat yang sejuk, tempat yang panas, dia akan beruap. So itu antara proses-proses kimia yang berlaku dalam kehidupan harian kita. That's why cikgu cakap tadi, kimia is awesome. Kan? Okey, seterusnya Mira. Okey, kalau macam tu, okey, betul. So kita dah semak jawapan daripada Putra, daripada Mira tadi pun dah betul. So ini antara jawapan daripada gambar rajah yang ditunjukkan. Alright, seterusnya. Okey, macam cikgu cakap tadi, okey, saling perubahan keadaan jirim. Jirim boleh berubah daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas. So bila ada perubahan, so adalah nama proses yang terlibat. Okey, Mira, sebagai contoh, pepejal bertukar kepada cecair melalui proses peleburan. Okey, daripada pepejal nak bertukar kepada cecair, daripada cecair nak bertukar kepada gas melalui proses pendirihan ataupun penyejatan. Okey, so satu lagi, okey, dia proses yang kalau tengok murid-murid kat rumah sana boleh tengok, kalau yang tengok cikgu tulis arrow merah ni, dia merupakan suatu proses yang mana melibatkan kita kena serap haba. Proses tu melibatkan penyerapan haba. So kita ada satu lagi iaitu haba dibebaskan. Okey, so seterusnya, okey, kita boleh juga Mira, kalau tengok dekat sini, pepejal ni dia boleh tukar terus kepada gas. So proses yang berlaku adalah pemejaluapan, Mira. Pemejaluapan. Apa contoh pemejaluapan ni dalam kehidupan harian kita? Dia sangat dekat dengan kita. Contohnya, cikgu bagi satu. Kalau kita letak ubat gegat, kan? Ubat gegat dalam almari, kan? Tak nak ada binatang serangga pun semua tu. Akhir sekali ubat gegat kita tu, lama-lama dia akan mengecil. Betul. Mengecil. So, itu merupakan satu proses pemejaluapan daripada pepejal kepada cecair. Okey, seterusnya kita tengok pula apa yang berlaku pada arrow ataupun anak panah yang berwarna biru ni. So dia pertukaran daripada gas kembali pada cecair, cecair kepada pepejal. So di sini haba dibebaskan. So kena tengoklah betul-betul di mana ada yang haba diserap, ada haba yang dibebaskan. So kalau tengok dekat sini, gas kepada cecair kondensasi, cecair kepada pepejal adalah pembekuan. Kita nak buat aiskrim kat rumah kan? So kita perlu letakkan aiskrim tadi tu dalam peti ais. Nak buka puasa nanti, nak sambut raya nanti, boleh makan aiskrim dengan kawan-kawan. Tapi jangan lupa jaga SOP. Pandai. Okey, seterusnya kita ada yang terakhir iaitu daripada gas bertukar kepada pepejal. So namanya pengendapan. Okey? So seterusnya. Alright. Okey, kalau tadi kita tengok ada perubahan daripada pepejal cecair kepada gas. Okey, so kita tengok dalam keadaan pepejal bagaimana zarah disusun dan tenaga kinetik serta daya tarikan. So yang pertama untuk pepejal ni, kalau tengok zarah disusun secara padat dan teratur. Tenaga kinetiknya zarah adalah rendah. Kenapa rendah? Sebab tenaga kinetik dia bergerak. So dia bergerak di tempat dia saja, di paksi dia saja. So tak ada pergerakan banyak. So rendahlah. So daya tarikan antara zarah adalah kuat sebab dia berdekatan satu sama lain. Seterusnya cecair, kalau tengok kat sini padat tetapi tidak teratur susunan zarah dia, Mira. So seterusnya tenaga kinetik zarah lebih tinggi
daripada keadaan pepejal tadi. Kalau pepejal tadi dia statik, ini cecair dia bergerak. Bergerak dalam inilah larutan dia itulah. Okey, seterusnya gas, kalau kita tengok zarah berjauhan. Kalau tengok gas ni, zarah dia berjauhan di antara satu sama lain. So bila zarah berjauhan, tenaga kinetik dia akan tinggi. Seterusnya daya tarikan antara zarah jadi lemah. Daya tarikan, ingat ya murid-murid, kita kena sebut lemah. Lemah ataupun kuatlah macam di atas tadi pepejal. Alright, seterusnya okey, kita nak tengok pada pengkelasan jirim. Okey, kita dah sebut tadi jirim tadi apa kan, Mira kan? Belun tadi pun adalah jirim. So, jirim wujud dalam dua keadaan, dua bentuk ni. So, pertama unsur dan satu lagi sebatian. Kalau tengok unsur, dia terbahagi kepada dua. Anak-anak murid semua tengok betul-betul. Atom dan molekul. Atom ni adalah zarah neutral, tunggal. Satu je Mira, atom dia. Tapi kalau molekul ni, dia lebih daripada satu. Gabungan atom tu lebih daripada satu. Okey, seterusnya kalau tengok pada sebatian, sebatian terdiri daripada molekul dan ion. Tetapi kat sini ada molekul. Ada molekul. Pada unsur pun ada molekul. So, apa beza dua benda ini? Maksudnya, apa beza dua zarah ini? Molekul pada unsur, molekul pada sebatian. Ada tak anak murid mem yang boleh tolong jawabkan? Boleh? Ada? Silakan. Dashan. Beza molekul dalam unsur dan molekul dalam sebatian adalah molekul dalam unsur ada sejenis unsur saja, manakala molekul dalam sebatian ada lebih dari satu jenis unsur. Ya, satu jenis. Maksudnya kalau molekul dalam unsur dia ada satu jenis. Maksudnya kalau oksigen, oksigen sahajalah, maksudnya O2. Okey, selain daripada itu kita ada hidrogen, H2. Okey, kalau untuk molekul dalam sebatian dia lebih daripada satu jenis. Contohnya H2O. Kita ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. So itu antara contohlah. So seterusnya kita ada ion. Apakah itu ion? Ion ni datang daripada atom. Atom sama ada atom itu menderma elektron ataupun menerima elektron, ianya akan bertukar menjadi ion positif dengan ion negatif, Mira. Okey. So itu antara pengkelasan jirim. So ini adalah gambar rajah graf bagi lengkung pemanasan naftalena. Okey, kita nak pergi kepada satu proses iaitu peleburan. Dalam proses peleburan ni, Mira, kita kena belajar satu benda iaitu takat lebur. So, kat mana takat lebur tu sebenarnya? Kalau kita tengok ni, ais ni kita panaskan dia jadi separa, maksudnya pepejal dan cecair dan akhirnya jadi cecair. Okey, so apa yang berlaku? So, kalau kita tengok kat sini, pepejal ni kalau kita panaskan, Mira, kalau kita panaskan, kalau kita duduk di bawah panas matahari, apa yang berlaku pada kita? Makeup cair, cikgu. Makeup kita cair. Lagi satu, mestilah kita nak pergi pada tempat yang redup kan, maksudnya panas. So pergerakan kita tu laju. So begitulah juga dengan pepejal. Okey, apabila kita panaskan pepejal itu, suhu meningkat daripada A ke B. Okey, so daripada A bergerak kepada B. So apabila dipanaskan, zarah menyerap tenaga haba lalu bergetar dengan lebih cepat. Bergetar. So kerana tenaga kinetik semakin bertambah. So dia tak melebur lagi, Mira. So bila sampai dekat B ni, barulah peleburan berlaku. Okey, peleburan berlaku di mana tiada peningkatan suhu daripada B ke C kerana tenaga haba yang diserap akan digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cecair. Walaupun kita panaskan dia, tapi dia tak bergerak naik suhu, Mira, kerana haba tadi telah diserap. Ini adalah perkara paling penting lah, kena murid-murid kena ketahuilah. Okey, seterusnya dia akan menjadi cecair. So cikgu nak tanya kepada mungkin kepada Jasim, boleh Jasim? Okey, di manakah nilai takat lebur itu sendiri, Jasim? Kalau nilai takat lebur dalam lengkung pemanasan ni, mem, dia pada titik B, mem, iaitu 80 degree Celsius, mem. Ya, 80 degree Celsius. Ini sebagai contoh lengkung pemanasan ni iaitu 80 degree Celsius. So, Jasim, boleh tak bagi tahu, mem, apakah yang dimaksudkan dengan haba takat lebur? Apa boleh, maksud takat lebur? Ya. Kalau takat lebur tu, mem, dia pertama adalah suhu tetap apabila sesuatu bahan itu melebur daripada keadaan pepejal kepada cecair pada tekanan tertentu, mem. Ya, very good, Jasim. Okey, nanti collect duit raya jangan lupa tau. Okey, ada duit raya cikgu sediakan. Okey, itu yang dimaksudkan dengan takat lebur. Okey, diharap pelajar-pelajar dekat rumah dengan yang dalam online sekarang dengan cikgu ni pun sama-sama dengan cikgu faham, Mira. Jangan sibuk nak pergi main mercun. Jangan. Stay
Okey, tunggu cikgu. Okey, seterusnya. Ini adalah lengkung pemanasan. Graf bagi lengkung pemanasan penyejukan. Kalau tadi kita nak panas, sekarang kita nak sejukkan dia. So, apa yang berlaku dekat sini? Cecair tadi, kita nak buat aiskrim kan? Ingat So, cecair akan bertukar kepada pepejal. So, apa yang berlaku? Okey, boleh baca dekat sini Kalau tengok kat sini, pada E, titik E ni, okey, suhu menurun daripada E kepada F. Okey, apabila disejukkan, zarah membebaskan haba lalu bergerak dengan lebih perlahan dan kerana itu kehilangan tenaga kinetik. Sejuk kan? Tak payahlah nak pergi mana-mana sejuk, duduk rumah. Okey. So, apa yang berlaku dekat sini adalah pepejal menjadi cecair. Masa ni apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Belajar-belajar di rumah sana? Ya, pandai. So, apa yang berlaku? Pembekuan telah berlaku. Alright, so pembekuan daripada pepejal menjadi cecair. Okey, so boleh baca dekat sini, okey, tiada penurunan suhu dari F ke G kerana apa? Haba tadi, tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi. Oleh apa? Oleh tenaga yang terbebas apabila zarah menarik, okey, antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Okey, so kat sini kita pun nak cari di manakah nilai takat beku kita. Okey, boleh siapa-siapa tolong cikgu, tolong ma'am. Kat mana nilai takat beku? Siapa nak cuba? Silakan Om. Okey, bagus Semua bersemangat. Okey. Maka beku adalah 80 degree Celsius, ma'am. Wow. Okey. Okey. Betul, cikgu? And then, betul. Betul, Om. Okey. Om nak duit raya ke? Boleh. Nanti ma'am bagi. Okey. Alright, so apa maksud takat beku, Om? Takat beku ialah suhu malak apabila sesuatu bahan bertukar daripada cecair menjadi pepejal pada tekanan tertentu. Yes, awesome. Macam ni lah. That's why cikgu sayang boy-boy RMC ni. Bagus. Bersemangat. Macam tu yang kita nak. Okey, so itu yang kita nak belajar pada hari ini iaitu takat lebur dan takat beku. So pelajar-pelajar di luar sana Mira, dia kena tahu apakah definisi takat lebur dan takat beku. Dah faham Okey, kalau dah faham, cikgu pergi slide seterusnya. Kita nak pergi jom uji diri. Dah belajar dah kan? Okey, dah belajar, dah seronok dah. So, kita nak pergi jom uji diri. Siapa nak jawab soalan pertama? Iaitu, bahan yang manakah merupakan unsur? Unsur? Air. B, nitrogen dioksida. C, karbon. D, glukos. Siapa nak jawab? Mira? Boleh Mira teka? Nak jawab Siapa nak jawab? Ramai nak jawab ni. Siapa nak duit raya ni? Okey, saya teruskan. baru nak angkat tangan juga. Silakan, Amal. Jawapan dia C, karbon, ma'am. Ya, karbon merupakan unsur. Pandai. Okey, nanti kita collect duit raya. Banyak dapat duit raya boy RMC ni. Okey, so soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jenis zarah yang betul bagi setiap sebatian? Kita ada A, B, C dan D. Mira rasa, cuba teka Mira. Saya teka teka saya je. Rasa saya tembaklah cikgu, boleh ke? Tembak boleh. Okey, saya pilih B lah cikgu. B. Okey. Apa kata pelajar yang berada di dalam talian? Betul tak? Mungkin Kakak Mira Yu cakap betul tak? Mungkin ada yang tahu jawapan. Boleh cuba. Silakan. Saya cuba. Okey, silakan. Dashan. Jawapan dia adalah B, ma'am. Wow. Betul, cikgu. Yeay. Wah, betul. Pandai. Okey Mira, nanti cikgu bagi duit raya. Tunggu, pandai. Kita kongsi dua dengan Dashan. Kongsi dua dengan Dashan. Rasanya Dashan bagi semua kat Mira tu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jom uji diri yang ketiga. Okey, seterusnya. Nyatakan jenis zarah yang wujud dalam wayar kuprum. Okey, wayar kuprum. Apakah jenis zarah yang wujud? So, kita ada atom, molekul, ion. So, jawapan dekat sini adalah kita ada atom. Okey, seterusnya lili mengeringkan rambut lepas mandi kan. So, apakah nama proses yang terlibat? Apakah nama proses yang terlibat semasa pengeringan rambut? So, itu jawapan dia apa Mira? Jawapan apa yang terlibat? Penyejatan. Daripada cecair kan, dia akan kering rambut kita tu kan. So, yang terakhir untuk hari ini iaitu nyatakan perubahan terhadap pergerakan zarah air apabila rambut dikeringkan. So, apa yang berlaku pada zarah air? Dia akan bergerak secara bebas dengan lebih laju. So, itu saja untuk
kali ini, Mira. Okey. Kita sambung lepas ni, Mira. Okey, boleh cikgu. Terbaik. Sebabkan mereka semua pun dapat banyak jawab dengan betul. Saya pun tadi dapat jawab satu lah betul kan cikgu? Kalau macam betul. tu, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana sebab lepas ni cikgu nak bagi soalan yang lebih banyak lagi. Kalau nak tahu, kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga calon-calon SPM 2021 dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur yang sangat aktif menjawab soalan cikgu. Berlumba-lumba masing-masing nak jawab kan. Sangat bagus. Kita kekalkan lagi momentum ni sampai ke penghujung ya cikgu? Ya, boleh Mira. Baik cikgu, di segmen yang kedua ni pula kan. Tadi kita dah puas menjawab soalan-soalan. Apa pula kali ni cikgu nak terangkan? Okey, memandangkan kita masih lagi dalam topik jirim dan struktur atom. Sekarang kita nak pergi pula kepada subtopik yang kedua iaitu perkembangan model atom. Perkembangan model atom. So kita nak tahu bagaimanakah rupa bentuk atom ini. Okey, sebelum tu kita kena kenali dulu okey, zarah bagi subatom. Okey, apakah zarah-zarah yang berada dalam suatu atom itu? Okey, so yang pertama kita ada proton. Okey, proton, yang kedua kita ada neutron, yang ketiga kita ada elektron. Okey, so bila kita dah tahu apakah itu subatom, so kalau senang nak ingat kita guna pen lah, PEN, pen sebab proton, elektron, neutron. So kita tengok pada simbol, dia mesti ada simbol charge dan jisim. So simbol bagi ketiga-tiga subatom ini dia huruf kecil Mira. So kita ada simbol bagi proton P, neutron kita ada N dan simbol bagi elektron adalah E. Semua huruf kecil ingat murid-murid semua. So charge dia kalau tengok kat sini bagi proton bercharge positif 1, neutron 0, kosong, elektron adalah negatif 1. Okey. So jisim kat sini kalau kita tengok, okey, dia lebih berat kepada proton dan neutron iaitu membawa 1, 1. Manakala elektron adalah 1 bahagi dengan 1840. Dapat 0.005 Mira, banyak dia punya kosong tu. Okey, so kalau kita tengok lagi dekat sini, okey, ini kita kata struktur atom tadi itulah. So kalau kita tengok nukleus mengandungi proton dan neutron. So dalam suatu atom, kat mana kedudukan proton dan neutron tadi? Dia berada di tengah-tengah ni, yang berwarna merah, sama dengan baju raya cikgu ni, merah. Okey, so dekat situ nukleus. Manakala elektron, nampak tak yang bergerak-bergerak tu, Mira? So itu adalah elektron. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada ahli sains yang telah menyumbang banyak dalam penemuan ataupun struktur atom ini. So kita nak berkenalan. Yang pertama kita ada John Dalton. Okey, pada tahun 1766 hingga 1844, apa yang telah John Dalton temui? Okey, so John Dalton kata jirim terdiri daripada zarah yang dipanggil atom. Okey, and then atom ialah jasad berbentuk sfera. Okey, sfera yang kecil dan tidak boleh dimusnahkan atau dibahagi lagi. Itu daripada John Dalton. Okey, seterusnya kita ada J.J. Thomson. Okey, J.J. Thomson kata menemui zarah bercas negatif. Siapa yang bercas negatif tadi Mira? Zarah. Zarah tadi kita ada proton, elektron, neutron. Ya. Siapa yang bercas negatif tadi? Of course lah. Elektron. Pandai Mira. Seterusnya atom sebagai sfera yang bercas positif dengan beberapa elektron di dalamnya. So J.J. Thomson ni jumpa elektron. Okey, ingat tu. Seterusnya kita ada Ernest Rutherford. Ernest Rutherford jumpa apa? So beliau mengatakan nukleus sebagai pusat atom. Okey, dan seterusnya menemui zarah bercas positif yang dinamakan proton. Alright. Okey ke? Boy RMC okey lagi? Masih okey? Semua okey? Okey, Ben. Okey, bagus. Okey, kita sambung. Okey, so Ernest Rutherford menjumpai proton. Seterusnya kita ada Neil Bohr. Okey, Neil Bohr. Neil Bohr kata apa? Dia kata elektron tadi Mira yang bergerak dalam atom tadi tu, dia bergerak kat mana? Bergerak dalam petala yang dikelilingi oleh nukleus. So bergerak dalam petala lah. Okey. So nampak kat situ dan akhir sekali kita ada James Chadwick. Okey, ahli sains kita mengatakan dan menjumpai zarah dalam keadaan neutral iaitu dinamakan neutron. Wujud di dalam nukleus. Dekat center ni Mira, dia ada nukleus ni, dalam nukleus ada proton dan neutron. So neutron menyumbang hampir separuh daripada jisim sesuatu atom. So berat suatu atom tu tertumpu di mana? Di dalam nukleus tu sendiri Mira. Okey, so kita ada 5 tokoh ahli sains yang telah memberi sumbangan terhadap perkembangan suatu model atom. So kat sinilah kan, kalau tengok kan Mira banyak kan ahli tokoh tu. Betul. So boleh ingat ke 5 tokoh tu?
Boleh, cikgu. Boleh kan? Mira memang pandai, bijak. Okey, chemistry dia A. So, kita nak tanya Boy RMC, macam mana dia ingat tokoh-tokoh ni? Ada tak siapa yang nak bagi tips kepada pelajar-pelajar kawan-kawan di luar sana? Ada? Siapa nak kongsikan tips? Sila. Cara untuk mengingat tokoh ni. Silakan, Darshan. Saya. Okey. Saya mengingatkan tokoh menggunakan bahasa lain, ma'am. Bahasa apa tu? Bahasa Poland. Wow, Poland. Okey, teruskan. Ini dia. Okey. Maksudnya Jajib Niskan. Yang bermaksud saya membawa jeep. Dalam bahasa Melayu dia membawa maksud saya membawa jeep. Okey, teruskan. Okey, kalau anda lihat JA tu maksud John Dalton dan Atom. Dia jumpai Atom. Lepas tu Jeep, dia ada dua tokoh iaitu J.J. Thomson yang menjumpai elektron dan Ernest Rutherford yang menjumpai proton. Lepas tu dalam NIS ada seorang tokoh nama dia Niels Bohr yang jumpa shell ataupun dalam bahasa Melayu petala. Dan akhir sekali kan yang di James Chadwick yang menjumpai neutron. So itu antara tips yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar di luar sana ya Mira untuk mengingat tokoh-tokoh sains ini. Okey, apa dia tadi cikgu? Jajib Niskan. Sekali lagi Darshan. Silakan Darshan lagi sekali. Jajib Niskan. Darshan angkat Darshan. Okey. Jajib. Ya, kalau kita tengok kat situ. Jajib Niskan, maklumlah bahasa Poland dia guna dekat sini. Okey, tak kisahlah bagaimana cara sekalipun dia nak ingat, itu antara tips lah. Bukan senang nak belajar di Maktab Tentera Diraja, banyak betul aktiviti dan sebagainya. So itu antara tips-tips lah yang pelajar-pelajar gunakan untuk nak capai SPM straight A+. Ya Mira? Okey, seterusnya kita nak pergi terus kepada jom uji diri yang keempat. So iaitu kenyataan berikut merujuk kepada sumbangan ahli sains terhadap perkembangan idea tentang struktur atom. So, penemuan elektron. Kenyataan itu dikata dia menemui elektron dan elektron tersebar sepanjang atom berbentuk sfera. Agak-agak kan? Boy semua, siapakah ahli sains tersebut? Ada yang nak jawab? Siapakah ahli sains tersebut? Ya, siapa tu? Silakan Zuhaili. Ya. Okey, berdasarkan apa yang Darshan cakap tadi, Jajib Niskan. Perkataan Jeep tu bermaksud J.J. Thomson dan elektron. Jadi jawapan dia ialah C, J.J. Thomson. Okey, jom kita tengok jawapan betul tak? Ya, betul. Tahniah. Okey, Zuhaili. Bagus maksudnya dia ingat daripada tadi Jajib Niskan tu, so boleh ingatlah J.J. Thomson. Okey. So seterusnya Mira, kita nak pergi pada subtopik yang ketiga, iaitu struktur atom. Dah tahu dah tadi atom tu bagaimana, ada apa dalam atom, subatom dia siapa kan Mira? So sekarang ni kita nak pergi pada nombor proton dan nombor nukleon. So dalam topik bab 2 ni kita ada dua nombor yang kena ingat. Wajib ingat, iaitu nombor proton dan nombor nukleon. Kalau kita tengok kepada jadual ni Mira, tengok betul-betul. Okey. Kalau kita tengok kat sini kita ada bilangan proton, bilangan neutron, kita ada nombor proton dan nombor nukleon. So daripada jadual ini, cikgu nak tanya Mira lah kan, dekat natrium ni Mira. Baik. Okey, dekat natrium ni apa yang membezakan kat sini kalau Mira tengok? Okey, saya nampak ada satu huruf, satu nombor tu dia besar sikit daripada yang lain. Besar kan? Okey, satu nombor yang besar. Apa yang sama? Yang sama ialah 11. Yes, pandai Mira. So, apa yang sama tu adalah bilangan proton ataupun nombor proton. Okey, nombor proton tu kalau kita tengok dekat sini, definisi dia merujuk kepada bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom. Maksudnya kalau nombor proton dia 11, bilangan proton dia Mira adalah 11. So senang saja definisi nombor proton. Sekarang kita nak pergi pula, tadi Mira katakan dia banyak, 23 ni banyak daripada yang lain-lain. So siapakah 23 ini? Dia merujuk kepada nombor nukleon. Bagaimana nak dapatkan nombor nukleon? Nombor nukleon diperolehi daripada jumlah bilangan proton dan neutron. Maksudnya Mira, nak dapatkan 23 ni, kita kena tambah bilangan proton 11, bilangan neutron 12. So, bila kita tambah 2 ni, dia akan menghasilkan 23. Senang kan?
Senang. So itu adalah nombor nukleon. So bagaimana cara nak ingat? So nombor nukleon bersamaan dengan nombor proton tambah dengan bilangan neutron. Ataupun kita boleh sebut bilangan proton tadi sebab dia sama kan? Tambah dengan bilangan neutron. So jangan keliru ya murid-murid dekat luar sana. Okey, bersama dengan cikgu kita belajar bersama-sama. Okey, mungkin hari ini, besok nak raya ataupun lusa nak raya, kita tak tahu bila nak raya. So kita belajar bersama-sama. Okey, masih ada masa lagi ni. Betul. Betul kan? Okey, seterusnya. Okey, ni yang cikgu suka ni tentang struktur atom. Alright, kita dah pergi pada struktur atom di mana tadi cikgu cakap ada nombor proton dengan nombor nukleon. So untuk atom yang bersifat neutral, atom kita ni Mira, dia neutral. Okey, dia neutral. Okey. So bilangan proton dia tadi mesti sama dengan nombor proton. Nombor proton sama dengan bilangan proton. Dan bila cikgu sebut dia neutral, maksudnya bilangan proton dia juga sama dengan bilangan elektron. Sebab charge dia sama kan? Positif dengan negatif kan? So dia proton dengan elektron dia akan sama. So sebagai contoh, kita tengok kat sini. Atom oksigen mempunyai 8 proton. So berapakah bilangan elektron dia? 8 juga. 8 juga. Kenapa? Sebab dia adalah neutral. So bilangan proton dengan elektron imbang, seimbang. So tak ada yang bercas negatif positif. So atom tu adalah neutral. So seterusnya kita tengok dekat bawah ni bagaimana kita nak mengira bilangan neutron. Okey, kalau diberi contohnya nombor nukleon macam tadi Mira, 23 tetapi soalan dia minta bilangan neutron. Tetapi dibagi bilangan proton. So senang saja, kacang goreng. Betul tak? Ada yang nak jawab tak? Cikgu nak pilih Ong lah. Ada tak? Ong? Silakan Ong. Ong, bagaimana kita nak dapatkan jawapan ni? Berapakah bilangan neutron bagi atom natrium? 23 betul lah dengan 11 akan dapat 12. So bilangan neutron adalah 12. 12. 12. Pula. Okey Ong, confirm So jawapan dia 12. So tolak daripada mana Ong? Dari 23 dan tolak 11. So 11. Alright, good. So kita tengok jawapan dia betul tak? Ya, jawapan dia adalah 12. Pandai, bagus. Maksudnya tak tidur ni. Bagus. Bagus. Alright. So seterusnya kita nak pergi pula kepada yang seterusnya, perwakilan piawai bagi atom. Banyak tak Mira kita belajar hari ini? Banyak cikgu. Banyak kan? Okey. Rasanya tak payah makan ketupat dah. Kenyang dah belajar topik atom hari ini. Okey, so perwakilan piawai bagi atom. Atom ni pun dia nak mewakilkan diri dia, nak represent diri dia bagaimana. Kan? So ada cara dia. So setiap unsur mempunyai nama dan simbol yang tersendiri. Macam cikgu nama Hairunisa binti Khalid. So singkatan simbol cikgu, singkatan dia tu, nickname tu HK. Senang kan nak ingat HK. So sama juga dengan unsur. Hidrogen simbol dia apa? H. Tak susah pun kan. Kalau helium He, lithium Li, beryllium Be. Kena tengok betul-betul. Beryllium Be. Okey, kalau boron B. Dia ada beza tu. So kena hati-hatilah bila kita mempelajari unsur dan simbol bagi unsur tersebut. Seterusnya simbol yang mewakili nombor proton. Okey, kita dah belajar nombor proton tadi. Kita dah belajar nombor nukleon tadi. So macam mana kita nak represent, nak tunjukkan dia dalam suatu unsur tu. So ditunjukkan seperti gambar rajah di bawah ni lah. Okey, so macam mana? Siapa nak letak di atas? Di atas adalah nombor nukleon. Nombor nukleon A tu represent nombor nukleon. Manakala Z tadi adalah nombor proton. Jangan salah susun. Okey, mak suruh susun kuih raya, dia pergi buat benda lain. Hilang. Okey, so kita susun betul-betul. So simbol unsur ni kita letakkan dengan simbol X lah. Okey, so kalaulah cikgu jelmakan tadi, yang Mira cakap tadi, natrium tadi kan. So bagaimana? So dia punya susunan bagi natrium adalah nombor nukleon dia 23, nombor proton dia 11. Nampak susunan dia cantik begitu. So dia punya simbol natrium adalah Na. So make sure Na, bukannya Na macam ni. Salah. Okey, sebab natrium ni N tu huruf besar. And then following huruf tu mesti huruf kecil lah. Okey. Okey Mira.
Alright. Okey, kita nak pergi pada jom uji diri yang kelima. Jom uji diri yang kelima. Yang kat rumah jangan pergi mana-mana lagi. Tunggu. Tunggu. Jawab soalan cikgu ni dulu. Okey, mak suruh pergi kedai. Tunggu. Okey, jawab soalan ni dulu. Okey, atom klorin mempunyai 17 proton dan 18 neutron. So ambil highlighter, kita highlight ataupun bulatkan perkara penting. Okey. Okey, dah bulatkan. So dia minta apa? Soalan kata kirakan nombor proton dan nombor nukleon atom klorin serta tulis dalam bentuk AZX. Dalam bentuk perwakilan piawai. Agak-agak apa jawapan dia, Mira? Okey, apa kata kalau kita tanya Hazim, boleh tak cikgu? Tak dengar lagi suara dia ni. Boleh. Hazim, silakan. Boleh, ma'am. Silakan. Seperti kita lihat di soalan tersebut, ma'am tak nampak ma'am soalan. Tak nampak? Okey. Tak nampak ya? So, okey kat sini nampak pula. Okey. Banyak main betul Hazim ni. Okey, silakan Hazim. Seperti yang soalan tertulis di situ, atom klorin mempunyai 17 proton dan 18 neutron. Jadi nombor proton sama je, dia dah tertulis kat situ 17 proton. Jadi nombor proton bagi atom X ni ialah 17. Okey. Dan nombor nukleon ni pula ialah hasil tambah nombor proton dan bilangan neutron. Okey, jadi kita boleh tambah 17 dan 18. Dapat berapa? Okey, nombor nukleon bagi atom klorin ialah 35. So macam mana kita nak susun? Macam mana kita nak tunjukkan dalam bentuk perwakilan piawai? Saya tengah tulis, ma'am. Nak kena tulis. Okey. Hazim ni pelajar daripada kelas 5 Alpha yang memang ambil sains stream lah, sains tulen. Okey, seorang pelajar yang memang aktif di dalam kelas. Okey, tahniah cikgu ucapkan pada Hazim. Okey, dia nak tulis, dia nak tunjuk. Nampak ke tu? Okey, tunjuk Hazim. Okey. Wah, okey, kita nampak 35 tu. Atas sikit Hazim. Okey, 35, 17 dengan klorin. Alright, very good. Ya, cikgu nampak. Okey, jom kita tengok. Okey, betul Hazim cakap tadi nombor proton, bilangan proton dia adalah 17. Nombor nukleon tambah murid-murid di luar sana, 17 campur 18 hasilkan 35. So, bagaimana perwakilan piawai dia akan jadi? Tada! 35, 17 klorin Cl. Okey, bagus. Tahniah kepada pelajar-pelajar daripada Maktab Tentera Diraja. Alright, so kita pergi pada seterusnya. Okey, rajah struktur atom dan susunan elektron. Kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak lukis, Mira, struktur atom ni? Kita tahu dia bulat. So, macam mana kita nak susun? Nak letak kat mana elektron kita? Proton, neutron tadi, kat mana kita nak letak? Okey, jangan risau. Cikgu bantu you all hari ini. Okey. So, dalam paparan ni, cuba tengok semua sekali. Kita perlu lukis nukleus. Nukleus mesti ada di tengah-tengah. Okey, dalam nukleus ni, okey, sebenarnya dalam nukleus ada apa tadi? Proton dan neutron. Tapi kita tak perlulah tulis lagi dekat sini. So, kita boleh labelkan, katalah X kat sini kan? Okey, lepas tu tengok pada petala pertama. Make sure lukis nukleus dulu, baru lukis petala pertama. Maksimum boleh isi, Mira, 2. 2 elektron sahaja. Jadi bila dah maksimum 2, pergi pada petala yang kedua pula, iaitu isi maksimum 8. So kita ada 8 lah. 2, 4, 6, 8. So petala ketiga pun sama, iaitu maksimum 8 elektron. So untuk topik ni kita belajar nombor atom daripada 1 hingga 20 lah. So that's why kita kata petala ketiga tu maksimum 8 elektron. Okey, jangan lupa kita juga ada elektron valence. Apa itu elektron valence? Mira, elektron valence kalau Mira ingat balik masa belajar dulu, dia adalah elektron yang berada di mana? Di petala terluar. Baik. Petala terluar dia ada yang ketiga kan? So berapa bilangan dia, Mira? Ada 8, cikgu. 8. Pandai Mira ni, tak pernah mengecewakan. Ya ke? Okey, so ada 8 elektron. Maksudnya 8 elektron itu merujuk kepada elektron valence. So pelajar-pelajar di luar sana jangan lupa elektron valence merujuk kepada elektron yang berada di petala terluar. Okey, seterusnya cikgu nak bawakan, ini penting sebab dalam kadang-kadang peperiksaan selalu ditanya, selalu disuruh minta pelajar-pelajar lukis struktur atom. Struktur atom ada 2 Mira. Yang pertama rajah susunan elektron. Okey, rajah susunan elektron. Yang kedua adalah rajah struktur atom. Jangan tersalah faham. Okey, cikgu highlight kan. Rajah struktur atom, satu lagi rajah susunan elektron. So apa beza dia, Mira? Nampak tak? Ada beza tak? Ada, cikgu. Kat mana beza tu, Mira?
Saya rasa dekat dalam dia, cikgu. Dekat dalam. Dekat mana tu? Dalam nukleus. Pandai. Yang lain sama kan? Susunan elektron dia iaitu sebab dia adalah aluminium, atom aluminium. So dia punya susunan dia 283. Sebab proton dia adalah 13. So elektron pun 13. Oh okey. 13. Nampak tulisan cikgu ni? 13. So susunan dia 283. So yang membezakan bila kita lukis struktur atom dengan susunan elektron tak perlu nyatakan berapa proton, berapa neutron dalam nukleus. Hanya letakkan simbol. Okey, aluminium simbol dia Al. Okey, kalau bagi rajah struktur atom kena tunjuk. Nanti kita tengok ada soalan yang berkait dengan struktur atom dengan susunan elektron. Alright, boleh faham? Okey, Mira boleh, pun cikgu. Dah lama dah tinggal kimia, dia boleh faham nukleus yang berbeza dekat sini. Okey. Alright, seterusnya kita nak pergi kepada topik yang terakhir, subtopik terakhir iaitu isotop dan penggunaannya. Okey, isotop dan penggunaannya. Kalau tengok dekat sini, nampak macam kembar kan Mira? Ya, betul cikgu. Cikgu suka tengok pasangan kembar. Sebab sama juga dengan unsur-unsur. Senyum dia orang ni kan. Ada kembar ke? Okey. Okey, bukan couple kembar. Ya. Kembar, okey. So, kalau kita tengok dalam kehidupan kita ada kembar 2, kembar 3 kan? Samalah juga dengan kebanyakan unsur. Ada 2 isotop, ada 3 isotop. So, cikgu suka bawakan perumpamaan begitu. Senang nak faham. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Okey, isotop merujuk kepada apa? Kepada atom-atom bagi unsur yang sama. Nampak tak Mira? Macam hidrogen ni sama kan? Kita ada hidrogen. Okey, unsur yang sama, okey, dengan mempunyai bilangan proton yang sama. Bilangan proton dekat mana Mira? Atas ke bawah? Dekat atas. Atas ke bawah? Dekat bawah. Dekat bawah. So tengok bilangan proton dia sama. 1, 1, 1. Okey. Apa yang membezakannya adalah tetapi bilangan neutron yang berbeza. Bilangan neutron ni boleh juga kata tetapi nombor nukleon yang berbeza. Alright. So cikgu rasa okey, kita kena faham dulu betul-betul apa yang dimaksudkan dengan isotop. Okey, kalau tadi kita ada hidrogen, kat bawah ni kita ada klorin. Okey Mira, cikgu rasa kita berhenti dulu setakat ni. Okey, anak-anak murid cikgu pun nak berehat sebentar rasanya Mira. Ya, betul tu cikgu. Okey, terima kasih kepada cikgu dan juga kepada semua murid-murid ataupun calon SPM 2031 kita dari Maktab Diraja Kuala Lumpur atas semangat yang diberikan, momentum yang diberikan sangat bagus dan terbaik. Okey cikgu, sebelum kita akhiri kita punya kelas Road to Success SPM 2021 ni, mungkin ada sedikit ucapan raya dari cikgu. Short and sweet je cikgu. Okey, saya nak ucapkan selamat hari raya kepada bonda saya yang tercinta yang berada nun jauh di Perlis. Mak, walaupun tak dapat balik kampung, Mak, kakak belikan baju raya kat Mak. Alright, itu saja. Itu dia. Okey, daripada calon-calon kita ada sedikit selamat hari raya saja. Okey, maybe 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik. Itu dia. Okey, selamat Hari Raya kepada semua. Maaf zahir batin. Kita jumpa lagi di waktu yang lain pula. Kalau nak tahu subjek apa, jangan ke mana-mana. Hanya di Road to Success SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye. Selamat Raya. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Anti ucapkan kepada anak-anak sekalian. Nama Anti Aizra Razak dan Anti merupakan ibu kepada BP Sarjan Karin Lokman bin Safriza daripada Golf Company. Okey, di sini Anti ingin mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menempuhi SPM 2021 kepada seluruh batch growers yang sejak kebelakangan ini telah banyak menghadapi dugaan dan cabaran di dalam pembelajaran. Anti yakin anda semua adalah anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang kuat dan bersemangat untuk menghadapi apa-apa cabaran dan rintangan yang mendatang. Dan untuk paper kimia, segala yang kita rasakan sukar akan berubah menjadi mudah sekiranya kita berusaha dengan gigih dan kita istiqamah. Jadi Anti doakan anda semua mendapat keputusan yang cemerlang dan mendapat A+ untuk kertas kimia dan juga A+ untuk setiap subjek SPM.
Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya Umi kepada putera Muhammad Hafiz Qayyum bin Farid daripada Miri, Sarawak. Doa Umi agar semua anak-anak batch KSSM SPM 2021 ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh bersemangat walau apa jua keadaan sekalipun. Untuk subjek kimia ini adalah satu subjek yang sangat penting yang perlu dikuasai oleh anak-anak kelas sains. Oleh itu, jangan kata susah dahulu, cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kuasainya. Umi berharap agar anak-anak dapat menggunakan pelbagai medium yang ada di samping bimbingan daripada guru-guru di sekolah. InsyaAllah boleh A. Sekian daripada Umi yang jauh di mata, dekat di hati.